A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada pagi Jumaat ini, insyaAllah kita sambung lagi pembacaan hadis-hadis Nabi SAW di dalam bab ilmu dan zikir, yakni dalam bab kelebihan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Sayyidina Anzalah Usaidi radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawaku dalam genggamannya, jika keadaan kamu dapat berkekalan sebagaimana keadaan kamu semasa berada di sisiku dan kamu sibuk mengingati Allah SWT, maka para malaikat akan bersalaman dengan kamu di atas tilam-tilam kamu dan di jalan-jalan. Namun, wahai Hanzalah, keadaan ini kadang-kadang berlaku. Baginda SAW mengatakan perkara ini 3 kali, yakni manusia tidak dapat kekal di atas satu keadaan sepanjang masa, tetapi keadaannya akan berubah-ubah. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah ahli syurga memasuki syurga, mereka tidak akan menyesal atas apa-apa daripada perkara dunia kecuali masa yang telah berlalu di dunia tanpa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi, Jami'us Shaghir. Sayyidina Sahal bin Hunayf radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, tunaikanlah hak-hak majlis. Yakni antara hak-hak itu ialah banyakkanlah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis riwayat Tabrani, Jami'ul Shaghir. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunggang kenderaan semasa bersafar dalam keadaan dia mengosongkan hatinya daripada perkara-perkara dunia dan menumpukan ingatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka satu malaikat akan bersama dengannya, sementara penunggang yang membaca syair-syair yang melalaikan dan melakukan perkara-perkara yang sia-sia, maka syaitan akan bersama dengannya. Allahumma salli. Allah. Hadis riwayat Tabrani, Majma'uz Zawaid. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, perumpamaan seseorang yang mengingati Allah SWT dan seseorang yang tidak mengingati Allah SWT adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir ialah orang yang hidup dan orang yang tidak berzikir ialah orang yang mati. Dalam satu riwayat yang lain, perumpamaan rumah yang Allah SWT diingati di dalamnya adalah seperti orang yang hidup, yakni rumah itu makmur, sementara rumah yang Allah SWT tidak diingati di dalamnya adalah seperti orang yang mati, yakni rumah itu terbiar. Allahumma salli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seseorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, apakah jihad yang paling besar ganjarannya? Baginda SAW bersabda, orang yang paling banyak mengingati Allah SWT, yakni di dalam jihadnya. Lelaki itu bertanya lagi, siapakah orang berpuasa yang paling banyak ganjarannya? Baginda SAW bersabda, orang yang paling banyak mengingati Allah SWT, yakni di dalam puasanya. Demikianlah baginda SAW bersabda tentang solah, zakat, haji dan sedekah. Yakni solah, zakat, haji dan sedekah yang paling afdal ialah yang paling banyak Allah SWT diingati dalam melakukan amalan-amalan itu. Lantas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, wahai Abu Hafs, orang yang banyak berzikir telah membolot segala kebaikan. Baginda SAW bersabda, betul, apa-apa yang kamu katakan itu. Masya Allah. Allahumma salli. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Keterangan, Abu Hafs
ialah nama panggilan untuk Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para mufarrid telah jauh ke depan. Para sahabat radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, siapakah itu para mufarrid? Baginda SAW menjawab, orang yang bersungguh-sungguh mengingati Allah SWT. Zikrullah telah meringankan beban-beban mereka, maka pada hari kiamat mereka akan datang dalam keadaan yang ringan. Allahumma salli. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada dalam ribuan seseorang wang ringgit dan dia membahagi-bahagikan wang itu dan seseorang lagi sedang berzikrullah, maka orang yang berzikrullah itu lebih afdal. Allahumma salli. Hadis riwayat Tabrani Majma'uz Zawaid. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memperbanyakkan zikrullah, sesungguhnya dia telah terlepas daripada kemunafikan. Amin. Allahumma salli. Allah. Hadis riwayat Tabrani Jami' Shaghir. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ramai daripada kalangan manusia yang mengingati Allah SWT di atas tilam-tilam yang empuk, maka Allah SWT akan memasukkan mereka ke dalam tingkat syurga yang tertinggi dengan berkat zikir tersebut. Allahumma salli. Hadis riwayat Abu Ya'la Majma'uz Zawaid. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, setelah Nabi SAW selesai daripada solat subuh, Baginda SAW akan duduk bersila di tempatnya, yakni untuk berzikir sehingga matahari terbit dengan sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku duduk bersama satu kumpulan yang sibuk mengingati Allah Subhanahu wa taala daripada waktu solat subuh sehingga matahari terbit. Lebih aku suka daripada aku memerdekakan 4 orang hamba keturunan Nabi Ismail AS. Kemudian demikian juga aku duduk bersama dengan kumpulan yang sibuk mengingati Allah SWT dari solat asar sehingga tenggelam matahari. Lebih aku suka daripada memerdekakan 4 orang hamba. Allahumma salli. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan disebut tentang keturunan Nabi Ismail alaihissalam adalah kerana mereka ialah kabilah yang paling afdal dan mulia daripada kalangan orang Arab. Lantaran itu, harga mereka lebih mahal. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan mulakan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.